الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله، عليك يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون حسنا، يحبون أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Riwayat Muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qasas: Tilka darul akhiratu. Yang demikian itu adalah hari akhirat yang mana kami jadikan bagi mereka yang tidak suka meninggi diri. Orang yang tidak suka meninggi diri dipanggil uluwan. Wala fasada, dan bagi orang yang tidak melakukan maksiat. Agak-agak kenapa dalam hadis Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Ini adalah satu bias, satu perkara yang boleh merosakkan seseorang. Kerana itu An-Nawawi meletakkan perbahasan hadis tentang sifat takabur ataupun sifat sombong ini sebagai satu sifat yang membinasakan, sebab dia sangat besar dia punya kesan dia. Sebab Nabi kata siapa yang masuk ke dalam neraka itu adalah kerana sebesar zarah. Maksudnya apa dia? Al-Imam Al-Ghazali dalam falsafah beliau mentafsirkan maksud al-kibru. Al-kibru ni dalam bahasa kita panggil sombong, kita panggil belakang. Al-Ghazali telah meletakkan pembahagian antara al-kibru dengan takabur. Yang mana al-kibru adalah satu sifat yang ada, yang wujud di dalam hati seseorang. Sebagai contoh, sifat yang ada dalam diri seseorang belum tentu dia bersifat dengan sifat tersebut. Dalam diri saya ada perasaan hasad, dalam diri saya ada sifat hasad, dengkilah, tetapi saya belum lagi apply sifat itu. Dengan maksud saya tidak merosakkan, menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain.
Tapi itu juga bahaya kerana Nabi mengatakan innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Penyakit ini akan menghapuskan semua bentuk kebaikan. Seperti mana api yang menyambar kayu yang kering, begitu pantas ataupun cepat, amal kebaikan itu dihapuskan oleh kerana ada penyakit hasad di dalam diri. Tetapi al-kibru sebagai contoh berbeza dengan takabur. Takabur ini adalah orang yang menggunakan sifat kibir dalam diri dia. Sebab itu kalau orang yang cuba mengkaji ataupun melihat bagaimana Al-Ghazali mengupas tentang ini, maka dia akan faham bahawasanya orang yang ada sifat takabur dalam diri belum tentu dia takabur. Macam mana? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fabi'sa maswal mutakabbirin, dan Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Itu merujuk kepada sifat. Sebagai contoh, apabila saya meninggi diri ataupun saya membesarkan diri, bila saya membesarkan diri, pada masa yang sama saya mengakui ada yang lagi besar daripada saya. Saya membesarkan diri, pada masa yang sama saya mengakui ada lagi besar, ada lagi hebat daripada saya. Maka ini tidak dipanggil sebagai takabur, tetapi ada sifat takabur dalam diri. Sebab dia mengakui dengan lisan. Dan yang kedua, apabila saya mengatakan saya merendahkan orang lain, pada masa yang sama saya juga mengaku saya lebih rendah daripada dia, maka saya tidak dinamakan mutakabbir, tetapi ada dalam diri sifat kibru. Ini perlu kita beza antara dua benda. Yang pertama, mutakabbir adalah orang yang berada ataupun menggunakan sifat itu secara langsung. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah sifat dalam hati. Yang ni masalah. Walaupun sebesar zarrah, walaupun sebesar zarrah ni kalau dalam bahasa kita sekarang, walaupun dalam kategori sebesar atom, dia begini. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan seseorang ke dalam neraka ataupun syurga, mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Contoh, sebagai contoh iman. Seseorang itu masuk ke dalam syurga dengan sebab iman. Nabi kata walaupun sebesar maksudnya iman ini boleh disifatkan. Besar, kecil, lebih, kurang. Begitu juga kufur. Seseorang itu kekal di dalam neraka sebab apa? Kufur. Maka kufur ini dia sama macam iman, dia sudah apa? Boleh tambah, boleh kurang. Jadi ulama bahas dalam bab ini, adakah iman itu dipanggil benda yang wujud? Adakah kufur itu benda yang wujud? Adakah takabur itu benda yang wujud? Jawapannya wujud. Jadi kalau kita belajar dalam akidah, kita akan dengar perkataan amrun i'tibari, perkataan wujud. Jadi sudah pasti seseorang itu masuk ke dalam neraka dengan sebab sesuatu yang memang wujud. Bukan sebab kalau benda itu tak wujud, macam mana kita boleh buat contoh besar mana? Maka Nabi mengatakan misqala zarratin, sebesar zarah. Tapi kalau besar lagi, sebesar gunung, tidak masuk syurga siapa yang ada dalam diri dia sebesar zarah penyakit sombong. Sebesar. Macam mana kalau kesombongan itu sebesar gunung, sebesar rumah? Lagi jauh kan? Kerana Nabi SAW mengatakan al-kibru batarul haq. Ini tafsiran daripada Nabi. Batarul haq dengan makna dafir, iaitu menolak akan kebenaran. Sombong, ego. Ini masalah ni. Dia tahu benda itu betul, tapi sebab apa dia tak mahu? Sebab dia sombong ataupun dia ego. Jatuh standard dia.
Yang kedua, kata Nabi SAW, yang pertama adalah batarul haq, yang kedua adalah wa'amtun nas, menghina ataupun melekeh orang lain, memperlekehkan orang lain ataupun menghinakan orang lain. Baik, kita tak bincang tentang takabur itu, apa dia takabur, tetapi natijah dia. Natijah dia adalah membawa kepada seseorang itu tidak masuk ke dalam syurga. Yang ni Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, al-'izzu izari wal 'azamatu kibriyai faman yunazi'uhuma fa'azzabtu. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, mana Allah mengatakan kesombongan itu adalah pakaian. Ini nama Tuhan mutakabbir. Dan juga kebesaran itu adalah selendang. Ini bahasa biasa, nanti kita akan faham. Siapa yang merebut salah satu daripada kedua, rebut daripada Tuhan, fa'azab tu, maka aku akan azabkan dia. Jadi selayak bagi seorang hamba tidak ada langsung dalam diri dia sifat sombong, baik sesama manusia ataupun dengan Nabi SAW, ataupun lebih teruk lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Al-Ghazali telah membahagikan boleh berlaku kesombongan ini melibatkan tiga. Yang pertama, paling teruk sekali adalah sombong dengan Tuhan. Sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang berlaku kepada Firaun, yang mana dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhan kamu, tak ada Tuhan selain daripada aku. Seperti yang berlaku kepada Namrud, seperti yang berlaku kepada orang-orang yang telah dibinasakan, iblis dan sebagainya. Sombong dengan Tuhan ini paling berat masalah. Yang kedua adalah sombong dengan Rasul, tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini juga merupakan satu benda yang sangat berat. Dan yang ketiga yang sering berlaku adalah sombong bersama ataupun sombong terhadap manusia secara umum. Selalu orang belagak ni sebab dia rasa dia lebih. Kalau dia rasa dia kurang, dia tak belagak. Yang ketiga ni banyak berlaku seperti mana yang disebut oleh Al-Ghazali, yang mana natijah dia akan membawa kepada menghina ataupun merendahkan orang lain. Tapi sebenarnya kalau orang itu adalah yang bersifat rendah diri, sebenarnya tak rugi pun. Sifat ataupun kita bagi sifat tawadhu ini tidak akan merugikan seseorang. Man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa yang menunduk ataupun merendah diri, Tuhan akan angkat dia. Dan siapa yang meninggi diri, Tuhan akan rendahkan dia. Yu'azzu man tasha'. Kita baca dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, siapa-siapa yang Tuhan nak, Tuhan akan tinggikan dia. Wa tuzillu man tasha'. Dan siapa yang Tuhan nak juga, Tuhan boleh menghina ataupun merendahkan dia. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada seorang sahabat, dia menceritakan ketika mana Nabi SAW menghadiri satu majlis makanan. Dan Nabi melihat ada orang lelaki ni, dia makan tangan kiri. Dia makan tangan kiri. Dan kata Nabi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Lalu dia kata, la astati', aku tak boleh. Lalu kata Nabi SAW, lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibru. Sampai bila kamu takkan boleh? Bukan dia kata, dia tak cakap elok-elok dengan Nabi. Bila kata Nabi kata makan dengan tangan kanan, dia kata saya tak boleh. Sombonglah, maksudnya tidak menerima teguran daripada Nabi SAW. Lalu kata Nabi, lastata'ta, kamu memang takkan mampu.
Akhirnya disebutkan bahawa lelaki tersebut lumpuh. Dia tak boleh lagi menggunakan tangan kanan untuk makan lah, untuk apa ke, tak boleh, lumpuh tu. Ma mana'ahu illa al-kibr. Kata Nabi, tidak ada yang menghalang dia daripada makan tangan kanan kecuali ego. Tak boleh orang tegur. Jadi bila orang tegur daripada depan, dia nak terima ni susah. Nak terima teguran orang daripada depan susah. Nak kata saya tak kerti payah. Nak kata saya tak tahu susah. Bila orang tanya apa masalah, ataupun orang tanya soalan, tapi kita tak kerti nak jawab, tambah orang ustaz-ustaz lah kan, nak kata saya tak tahu lah apa. Nanti dulu saya tak kerti lah. Agak sukar, agak payah. Seperti mana kalau kita lihat, ini adalah budaya. Mengatakan saya tidak tahu, ini adalah budaya para ulama ini. Sebagai contoh, Imam Malik bin Anas didatangi oleh seorang lelaki daripada Maghribi, jauh, pergi ke Madinah. Zaman tu hanya untuk bertanyakan beberapa soalan saja. Dia jadi wakil daripada kampung dia, kumpul soalan, pergi ke Madinah, tanya Imam Malik. Bila tanya Imam Malik, sampai di Madinah, dia kata saya ni daripada jauh ni, saya daripada Maghribi, saya nak tanya soalan, wakil daripada kampung saya. Tanya soalan yang pertama, Imam Malik kata la adri, saya tak tahu. Nanti kamu datang semula. Macam mana kamu boleh tak tahu? Kamu imam besar, ulama besar. Orang kata kepada Imam Malik, saya tak tahu, saya kena kaji dulu. Balik, dia pun balik. Rehat lah kan. Besok datang lagi, Imam Malik kata, saya belum dapat jawapan, saya tak tahu jawapan. Standard jatuh kalau orang kata tak tahu. Jatuh standard kan? Tak jatuh. Bahkan orang lebih hormat kepada Imam Malik bin Anas sebab kerana jawapannya la adri, saya tidak tahu. Kerana itu menunjukkan bahawa Imam Malik bin Anas ini adalah orang yang sangat disiplin, orang yang sangat amanah dengan ilmu yang diberikan ataupun dengan ilmu dia. Kalau tak tahu, cakap tak tahu, tak pergi pun. Yang jadi masalah bila tak tahu, dia cakap dia tahu. Ini akan jadi rosak, akan jadi masalah habis itu. Kemudian sirah ataupun perjalanan ulama-ulama dahulu, kebanyakan mereka di dalam sesuatu perkara, mereka tidak akan jawab kalau tidak mempunyai ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Kata jangan kamu masuk campur, jangan kamu cakap benda yang kamu tidak tahu. Kenapa? Innal fuada, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semua akan disoal, termasuk pendengaran, penglihatan dan sebagainya, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesemua menjadi saksi terhadap apa yang diperkatakan, apa yang dicakapkan oleh seseorang. Zaman Nabi SAW, kebanyakan musyrikin Makkah, mereka tidak mengikut apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab apa? Apa yang menghalang adalah sombong. Iblis, la'natullahi alaih, dia tidak mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Ego. Aba wastakbara. Ada dua kesalahan dia. Yang pertama adalah aba, enggan, tak mau ikut cakap. Yang kedua wastakbara, dengan mana dia meninggi diri sebab dia rasa dia lebih besar, dia rasa dia lebih hebat daripada Adam. Kemudian dengan sebab ini wa kana minal kafirin, dia termasuk dalam golongan kafir. Sebab apa? Bukan kita sombong kita jadi kafir, tidak. Bukan seseorang yang berlagak dengan orang lain jadi kafir. Tapi iblis ini jadi kafir sebab dia sombong dengan Tuhan. Tadi saya sebutkan dia ada tiga kategori. Dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasul, dan juga dengan manusia secara umum. Kalau sombong ataupun tinggi diri melibatkan sesama manusia, sama sekali tidak akan menyebabkan seseorang menjadi kafir. Ini kita kena beza antara
yang melibatkan akidah dan juga yang melibatkan amal. Seperti yang saya sebutkan sebelum ni adalah seperti nifaq, al-munafik. Munafik ni juga ada satu sifat dalam diri seperti mana Tuhan sebut fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Munafik ni penyakit hati, kafir juga penyakit hati, takabur juga penyakit hati. Seseorang itu bersifat nifaq ataupun munafik, perlu kita bezakan antara munafik dari sudut amal dia, munafik dari sudut akidah dia. Kesemua ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang munafik itu semua berkaitan dengan akidah. Zaman sahabat, zaman Rasulullah, ada orang-orang yang berpura mengikut Nabi. Mereka ni adalah termasuk dalam kategori munafik. Munafik dari sudut akidah, ini bahaya. Munafik dari sudut akidah ni dah sebenarnya kafir. Tetapi munafik dari sudut amalan, seperti Nabi sebut, ayatul munafiqi salasun, idza hadasa kadzaba wa idza utumina khan, idza wa'ada akhlafa. Ini bagi munafik ataupun nifaq dari sudut amal, cakap bohong. Munafik juga sifat munafik, tetapi munafik amal, bukan bermaksud dia ni kafir. Ini ada dua kategori. Munafik melibatkan akidah, iaitu semua ciri dalam Quran. Munafik yang melibatkan amal, iaitu yang disebutkan di dalam hadis. Maka sesiapa yang bercakap bohong, dia munafik tapi kategori lain. Ini tak kafir, walaupun dia melakukan kesalahan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, salasun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada beberapa 3 golongan yang Tuhan tidak bercakap dan tak melihat kepada mereka. Yang pertama adalah syaikhun zanin wa malikun kazzab wa ailun mustakbir. Yang ketiga, saya nak ambil yang ketiga ini adalah ailun mustakbirun. Dahlah fakir, dahlah miskin, lagak pula. Ini Nabi kata Tuhan tidak akan bercakap, Tuhan tidak akan memandang, dengan maksud Tuhan buat tak tahu dekat dia. Tuhan tak ambil kisah kepada dia. Yang ketiga ialah al-ailu mustakbirun, iaitu orang yang susah, orang yang miskin, yang takabur, yang melagak. Lagak pun dah tahu, bukan senang pun. Jadi golongan yang ketiga yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang sombong ataupun orang yang meninggi. Kalau kita melihat Syama'il Muhammadiyah, bagaimana hadis-hadis yang menceritakan tentang perilaku Nabi, sikit pun tidak ada dan bukan sifat para Nabi, bukan sifat para Rasul bersifat dengan sifat lagak ataupun sombong ataupun tinggi diri. Bahkan disebutkan Nabi menerima hadiah berupa seekor keledai. Nabi menunggang keledai. Sepatutnya tahap Nabi ni tak naik himar, tak naik keledai. Level Nabi ni tak naik himar. Orang bagi hadiah, ambil. Himar ni sezaman dulu adalah binatang tunggangan orang-orang lekeh ya. Kalau orang tu hebat dia naik kuda yang mahal. Tapi Nabi naik. Nabi naik himar, Nabi naik tunggangan keledai, menunjukkan baginda ini tidak sombong dan baginda suka bergaul dengan orang miskin. Baginda juga bergaul dengan anak-anak yatim. Berbeza. Sebab itu kebanyakan orang yang sombong ni, seperti mana dalam Al-Quran menyebutkan baik dakwah Nabi Nuh dan sebagainya. Para Nabi ni bila dia berdakwah, dia kata apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah dan jangan kamu berlaku syirik. Ini adalah perkataan yang sama dibawa daripada Nabi Nuh sampai Nabi SAW. Inti dia apa dia? Sembah Allah, jangan syirik. Nabi Nuh pun bawa benda yang sama, Nabi Ibrahim pun benda yang sama, Nabi Hud benda yang sama, sampai kepada Nabi kita. Tetapi yang mengikut, kebanyakan pengikut para Rasul ni golongan apa? Orang miskin ya. Orang miskin ya, yang VVIP semua ni disebut dalam Quran sebagai Al-Mala'u. Mereka ni tak baik.
Mereka inilah golongan yang menentang. Apabila Nuh alaihi salam mengajak golongan al-mala', golongan VIP di kalangan kaum dia, lalu kaum dia mengatakan apa? Kami tidak akan ikut kamu selagi mana kamu tidak halau puak-puak yang tak sama level dengan kami. Kamu kena halau dulu puak-puak miskin tu. Sebab yang banyak mengikut Nabi Nuh adalah di kalangan orang miskin. Dia panggil araziluna, yang paling rendah. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih, kata golongan-golongan VIP di kalangan kaum Nabi Nuh, kami tidak akan ikut kamu selagi mana kamu tidak halau golongan yang bukan sama taraf dengan kami. Lalu kata Nabi Nuh, aku tidak akan halau orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan ini menganggap mereka tak selevel, mereka tidak boleh bersama dengan orang bawahan, orang biasa. Begitu juga dakwah Nabi lain, yang mana kaum dia apabila disebutkan al-mala'u ni isyarat kepada al-ashraful qaum, golongan-golongan pembesar VIP di kalangan sesuatu kaum, yang mana mereka ini kebanyakannya tidak beriman kepada Nabi. Yang selalu ikut adalah orang-orang di kalangan fakir miskin, orang susah. La yazalu rajulu yazhabu binafsihi hatta yuktaba fil jabbarin fayusibuhu ma asabahu. Baik, ini kita akan urai nanti insya-Allah. Jadi sekarang itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min indika wa 'allimna min ladunka wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.